Okay, wow. Mary hari ni OBC. I am so excited. Happy Monday. So, apa khabar semua? 242 orang yang join pagi ni. Sekejap lighting saya macam tak okey lah. Okay. So, saya akan berkolaborasi bersama-sama dengan Coach Nat untuk hari ni. Very interesting topic. Especially untuk new coachee. Sebab tak saya tahu kat sini 250 orang yang join ni siapa yang first time join. Okay. Sebab kita orang punya sesi bukan no slide tapi very minimal slide. So kami akan sharing santai. So insyaAllah dapat membantu especially untuk semua yang baru bermula. Okay, so ramai rupanya yang join. First time. Ya ke? Okay, first time. Okay, so pagi ni first time. Okay, boleh tak saya tahu kat sini siapa yang new coachee? Maksudnya dia baru je join program. Dia tak pernah, maksudnya dia baru join program. Okay, kita tunggu dulu response. Coach Nat ramai jugalah yang baru join pagi ni. Kita ingatkan tak ramai yang join. Maksudnya kita ingatkan tak ramai yang new coachee yang join pada pagi ni kan. Tapi ramai new coachee yang join. Oh, saya first time join. Okay, so thank you so much untuk yang respon. Kenapa kami tanya soalan ni? Sebab this topic adalah satu bonus especially untuk new coachee and satu advance bonus untuk senior coachee yang berat dia dah lama tak terturun, which is static. Macam tu kan. It's okay, no problem. Okay, so sebelum kami berdua teruskan dengan sesi pada pagi ni, so izinkan saya memperkenalkan dulu saya dan siapakah partner saya. Okay, sekejap saya akan share slide. Sekejap Okay, nampak ke slide? Saya harap nampak. So, daripada masa yang sama, saya pun akan alert dengan all the chat. Okay, so insyaAllah thank you so much to OBC team yang berjemput kami berdua hari ni untuk online breakfast club. Wah, gitu kan. Dah macam duduk kat overseas pula. Online breakfast club. Gitu kan. Hai Ustaz Man, apa khabar? Wah, ni memang yang inspiration ni. Saya turun berat 1 kali je. Tapi saya turun berat 1 kg je sebanyak 65 kali. Gitu kan. Saya pun nak tidur jugalah. Saya turun berat 1 kg je tapi sebanyak 34 kali. Okay, so tanpa melengahkan masa, mungkin ramai yang nak tahu siapalah partner saya untuk hari ni kan. Okay, so ini adalah testimoni saya. Okay, so ini adalah testimoni saya. Sebelum ni saya memang berat badan berlebihan. Saya memang tidak ada knowledge mengenai pemakanan yang betul. Memang tidak ada knowledge mengenai cara diet yang betul. Saya tahu nak diet tu macam mana. Saya tahu diet tu kena makan sikit-sikit macam tu. Tapi saya tidak ada mindset yang betul pasal diet. Kenalah dengan topik kita hari ni kan. So mindset saya time tu memang kalau nak kurus ni kena catur-catur makan. Nak kurus ni kena exercise. Itu mindset saya dulu. Tak apa, nanti kita akan sama-sama kita membedah siasat macam tu kan. So waktu saya student ni, kerja saya senang je. Belajar rajin-rajin, tidur yang cukup, makan yang cukup, pergi kelas. So dia repeat macam tu. So saya tidak ada ilmu mengenai diet dan pemakanan yang betul walaupun saya sebagai seorang student. So menyebabkan berat badan saya hampir 100 kilo, and then yang bestnya adalah saya menaik dengan jayanya, menembun. Kalau orang polis dia panggil tembun, koi tembun lah ni, macam tu kan. Saya menembun dengan jayanya bersama-sama dengan keluarga, kan. Kalau nampak kat situ ambil gambar pun belakang ibu. So memang waktu ni memang tak ada confident, rasa macam tak boleh nak turun berat badan, rasa macam akan gemuk sampai bila-bila. Okay, tapi Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat dengan satu invitation daripada seorang kawan. Ayat dia senang je. Ina, hantar tak ayah aku kan join satu program ni. Dia dah turun 12 kilo. Dia hilang perut buncit. Dia cakap macam tu.
waktu tu saya sangat struggle dalam jenis saya turun berat badan. Saya jogging setiap hari tapi tak turun berat pun. So bila saya dengar kawan saya cakap macam tu, saya macam wow 12 kilo. 12 kilo tu banyak tu kan. Kalau saya turun 12 kilo tu kecil lah sikit kan. So menyebabkan saya terus ambil satu keputusan. So Alhamdulillah daripada satu keputusan tu, saya betul-betul buat. Saya ubah saya punya mindset. Saya fokus dengan action yang saya perlu buat sebagai seorang new coach. Dan Alhamdulillah saya berjaya turunkan berat badan 34 kilo. Dan ini adalah tahun saya yang ke-11. Saya mengamalkan diet yang sihat ini tanpa saya rasa stres, tanpa saya rasa lapar dan tanpa saya perlu tinggalkan passion saya yang suka makan, suka masak dan suka baking. Wow! This is the best diet for me. Macam tu kan. Itu cerita saya. So bagaimana pula dengan cerita partner saya. Okay, so jom kita dengar cerita daripada partner saya pula. Sebelum kami teruskan dengan satu topik yang memang sangat-sangat memukau pagi ni, yang membantu anda sebab saya tahu kita baru je masuk grup coaching. So this topic is very for you. Macam tu kan. So jom kita berkenalan dengan partner saya, Coach Nat. Coach Ina boleh okay. Okay, saya kongsikan slide untuk Coach Ina. Coach ni ya. Okay, korang kena tengok transformasi partner saya sebab unbelievable. Walaupun dia token kedai makan, tapi unbelievable. So insyaAllah memberi inspirasi kepada anda yang memang baru nak start kan. Okay, so hai semua. Assalamualaikum. Hai. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, siapa dengar saya punya suara pagi ni? Boleh reply satu-satu. Saya nak tengok ada tak orang? Masya Allah dengar. Alhamdulillah masih dengar lagi. So Alhamdulillah saya perkenalkan diri saya dahulu sebelum kami berdua start kita punya topik pada pagi ni. Bukan topik lah, ini more macam sharing daripada saya, Coach Ina dengan saya. So Alhamdulillah background saya, ini nama penuh saya Nadirah Nazri. Baru je 27 tahun. So saya dari orang Melaka. Siapa orang Melaka dekat sini? So saya dari Melaka. And Alhamdulillah dah hampir 2 tahun dah. Saya dah 1 tahun 7 bulan dalam Herbalife Nutrition. Dan saya diploma in tourism management. So Alhamdulillah daripada diploma in tourism management, now full time coach. So Alhamdulillah masa saya naik berat badan tu lepas bersalin anak pertama. Lepas bersalin anak pertama, saya masih lagi bekerja kedai makan. Saya kerja kedai makan, buat roti canai, masak tengah hari lauk dengan family saya, dengan mak saya. So masa tu naik berat badan kan, makan pun tak tentu masa. So masa tu saya part time lagi. So Alhamdulillah now dah full time coach. Okay, so jom kita tengok saya punya testimoni. Next slide. So Alhamdulillah ini adalah testimoni saya yang berjaya turun 24 kilo. Boleh tengok gambar sebelum saya tu. Ini memang gambar saya masa betul-betul saya join masa jadi peserta. Masa nak kan selalu jadi peserta kita ada fasa pendaftaran kan. So inilah gambar pertama saya yang saya hantar dekat Coach Ina. Saya punya coach. Ini gambar pertama saya. So ya Allah memang tak sangka sangat. Boleh tengok lengan sado kau. Lengan sado kan. So perut besar lepas bersalin kan. Saya tak tahu. Masa tu saya tak tahu dah nak cari satu solution. Saya dah tak pandai nak buat diet dah. Saya macam tak tahu dah nak buat diet apa. So saya memang makan je lah kan. Tapi sampai satu tahap yang saya betul-betul buat saya berubah sebab dah tak larat. Saya ni tak tinggi sangat. Saya rendah je. Saya punya tinggi 147 je. Tapi berat saya 74 kilo masa ni. So jadikan saya dah obes. Saya punya BMI dah obes. Memang tak larat nak bawa badan, nak jaga anak. Masa tu anak seorang pun tak larat. So Alhamdulillah saya decide untuk jadi peserta pada Oktober 2019. Saya nekat berubah sebab dah tak tahan dah dengan sakit lutut, sakit kaki. So Alhamdulillah
inilah testimoni saya. Memang tak pernah, memang turun 24 kilo ni dengan online coaching sahaja. So Alhamdulillah, jom kita sama-sama Coach Ina start. Excited pula pagi ni, tak sabar. Amazing. 24 kilo hanya dengan online coaching sahaja. So mesti ada orang rasa macam, ya betul dia ni tu 24 kilo dengan online coaching je. Yes. Inilah realiti terkini. So it's okay walaupun kita ber-PKP, PKPP, PKPD, PKPC dan sebagainya. It's okay, no problem. Stay at home, be healthy, be positive and join us at OBC. And jom kita start topik pada pagi ni, which is mindset versus action. Gitu dah macam pengacara skrip lah aku pagi ni. Pengacara berita lah kan. Tak apa, saya excited. Wow, dah ada 419 partisipan. Cita-cita saya dulu nak jadi pengacara radio, tapi tak apalah, hari ni saya jadi pengacara OBC. Okay, so saya percaya dekat sini 420 orang yang join pada pagi ni semua ada matlamat yang sama. Semua ada mindset yang sama. Semua ada goal yang sama kan. Boleh tak saya nak tahu sikit crowd pada pagi ni, apa expectation anda bila anda join program coaching? Apa harapan anda bila anda join program coaching? So macam saya dulu, hi Farah. Okay. So macam saya dulu, the moment saya join program bersama-sama dengan coach saya adalah saya betul-betul nak gain confidence. Kan bila orang yang berlebihan berat badan, dia memang malu. Dia memang malu. Dia bukan malu apa, dia malu nak jumpa orang. Sebab apa? So asal dia pegang pinggan je orang akan cakap, banyak hang makan So dia jadi fed up. Last sekali dia macam malas nak jumpa orang kan. Macam tu kan. So boleh tak saya nak tahu juga the crowd for today, apa expectation anda? Apa goal anda bila anda join program coaching? Adakah anda macam saya, which is nak gain confidence dengan menjadi lebih sihat? Adakah anda nak ada satu lifestyle yang sihat? Ataupun mungkin anda dah rasa macam I have to do something. Nak bangun rasa berat, nak naik tangga rasa mengah, nak jalan pun rasa penat, letih. Padahal anak kecil-kecil lagi, baru umur 30 tahun. Ataupun anda rasa macam I have to do something lah. Pergi kedai tu orang tegur makcik, aku baru umur 29 tahun kau panggil aku makcik. Macam tu kan. So tak you share sikit. Apa kenapa ada turun berat badan? Coach Nat dulu umur dah lah baru 25 tahun, orang panggil dia makcik kot. Dia punya bebal kat saya tu, coach ada orang panggil saya makcik. Sabar Coach Nat, sabar kan. So macam mana anda nak sihat, apa lagi, nak ada idea, okay, nak gain confidence, nak sihat untuk family, nak sihat, semua baju tak muat. Okay, semua ada kenapa, ada why yang tersendiri. Sakit lutut, okay, semua ada why yang tersendiri. Semua ada goal yang anda nak achieve, yang expectation anda daripada program coaching. Yes, semua itu betul, tak salah. Tetapi ada dua perkara yang akan menghalang anda untuk anda achieve anda punya goal. Yang pertama sekali adalah mindset. Okay. Nanti insyaAllah untuk action nanti Coach Nat akan sharing, tapi saya akan share dulu mengenai mindset. So apa benda mindset ni? Dia macam ni. Mindset orang yang nak sihat dengan mindset orang yang berlebihan berat. Ada kakak kita lah, Coach Yana. Hai. Okay. So mindset orang yang nak sihat dengan mindset orang yang dia tak kisah berat badan dia is totally different. Betul ke betul? Sebagai satu contoh, mindset saya yang sekarang, selepas saya dah turun 34 kilo, dengan mindset saya waktu saya berat badan 100 kilo is totally different. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, waktu saya berat badan 100 kilo, saya boleh makan burger 3 biji. Saya boleh makan Dunkin Donut 6 biji straight. Saya boleh makan apa yang saya nak. Saya boleh minum air manis 8 bungkus. Saya tidak ada proper dieting. Maksudnya daripada segi timing makan. Saya main makan je. Itu mindset saya. Tetapi berbeza dengan mindset bila saya dah turun 34 kilo. Sekarang ni lebih macam aware apa yang saya makan. Sekarang ni lebih jaga timing makan. Lebih rasa macam, ni makanan goreng yang kita kena ambil yang lebih sihat. So dia ada awareness kat situ. Jadi perkara pertama yang anda perlu buat yang membantu anda untuk anda lock berat badan, achieve your goal, achieve apa yang anda nak, ataupun yang membantu anda tidak
mengulangi diet 365 hari tu, yang pertama sekali adalah kita perlu akur dulu mindset kita, which is mindset yang kita ada sekarang tidak tepat dan tidak betul. Sebagai satu contoh, saya bagi analogi lah. Mana ada coach, saya makan betul ni, mindset saya betul. Saya makan sihat, saya makan eat clean, saya makan suku-suku separuh. Mana mungkin orang yang ada mindset macam ni berat badan dia berlebihan 30 kilo. Betul. Kan? Yes, betul. Anda perlu accept dulu benda ni. Which is kita tidak ada mindset yang betul dan tepat mengenai diet yang sihat. Okay, so bila kita dah realize mengenai mindset kita ni, and then barulah kita, sebab bila kita dah realize patutlah aku tak turun berat badan, mindset salah rupanya. Jadi bila anda join program coaching, anda akan start untuk macam empty the cup. Kita akan start untuk empty the cup dan akan start untuk menerima sesuatu yang baru. Sebelum ni rasa macam aku dah diet, tak jadi pun, tapi the moment kita rasanya patutlah mindset salah rupanya. Ni bila dah join program coaching ni, macam ni rupanya. Kita akan start untuk menerima sesuatu perkara yang baru dan proses pembelajaran tu akan berlaku dengan lebih baik. Akan berlaku dengan lebih flow. Itulah yang berlaku pada saya dulu. Dulu waktu saya berat badan 100 kilo tu, mindset saya kena senaman. Hari-hari saya bersenam dekat denai pokok asam tu. 3 km pagi, 3 km petang. 1 kilo pun saya tak turun. Hari yang ke-31 saya bahan 3 biji burger. Sebab saya geram tak turun berat kan. Tapi the moment saya realize yang nak turun berat badan ni bukan bersenam. Nak turun berat badan ni perlu jaga makan. 80% pemakanan yang sihat dan seimbang. Kat group coaching ni dia ajar pemakanan yang betul. And then saya add on dengan senaman. Daripada situlah baru saya rasa macam seronoknya nak diet ni. Seronoknya nak turun berat badan ni. Bestnya tak rasa stres pun. Gitu kan. Okay, so bila kita dah accept, kita dah akui yang mindset kita salah, and then baru proses pembelajaran berlaku dengan lebih baik. Kemudian poin yang kedua yang kita perlu buat adalah kita perlu kenal pasti mindset apa yang salah tu. Okay, so saya bagi satu contoh. Okay, ramai orang dia rasa macam kalau dia nak turunkan berat badan, dia kena bersenam all out. Ramai orang kalau dia rasa dia nak turun berat badan, dia kena makan satu hari satu kali. Ramai orang dia rasa kalau dia nak kena turun berat badan, dia nak diet, dia kena jatuh makan. Dia tak boleh makan banyak kali. Tapi berbeza dalam program coaching, which is kita tak promote you untuk you kurus, tapi kita promoting a healthy habit. Okay, sebab itulah penting sangat poin yang kedua ni, which is kita perlu kenal pasti. Tak dengar suara? Hai, dengar tak? Dengar. Wow, 480 orang ni. Lagi seronok saya berceloteh ni. Okay, so bila kita perlu kenal pasti apa mindset kita yang tak betul tu, yang membuatkan kita susah nak turunkan berat badan. Sebagai macam contoh yang saya bagi tadi lah, dia ada mindset yang dia kena senaman all out untuk nak turun berat badan. Okay, so cuba you all share sikit. Coach Nat dulu, apa mindset Coach Nat dulu? Waktu diet tak jadi tu, yang orang panggil makcik tu, apa mindset Coach Nat ketika itu? Kita dengar sikit. Okay, actually kan saya ada satu cerita. Sebenarnya, saya kenal Coach Ina ni daripada 2018 dah start tanya program. Tapi tak join. Sebab apa? Okay, sebab Sebab saya ada satu mindset yang tak apalah, aku boleh buat diet sendiri. Sebab sebelum saya pernah dah turun 10 kilo. So masa saya naik berat badan tu, so saya kenal Coach Ina ni masa 2018. So saya kata dengan dia tak apalah, saya kata dengan dia tak apa Coach, nanti dulu. Sebab apa tau? Sebab saya ada satu mindset, tak apalah, dulu aku pernah turun berat badan, so now mesti aku boleh turun berat badan. Tetapi malangnya sebelum tu masa saya tanya Coach Ina sebelum kahwin lagi. Saya tanya Coach Ina tu sebelum kahwin lagi. Lepas kahwin, lepas bersalin, tak turun-turun berat badan. So masa tu saya ada satu mindset yang tak apalah, boleh buat diet sendiri. Tapi hakikatnya tidak. So itulah mindset saya pada masa tu.
Okay, thank you for sharing Coach Nat. Okay, so saya sambung sedikit saja sebelum kita masuk dengan action to do, especially untuk new coach dan juga senior. Okay, so bila kita dah kenal pasti apakah mindset yang tidak betul dalam diri kita yang membuatkan kita susah nak turun berat badan, pada masa yang sama juga kita perlu kenal pasti tabiat apa yang kita buat yang menyebabkan kita susah nak turun berat badan. Benda ni ramai orang tak buat. Seriously saya share, anda akan rasa flow sangat-sangat proses penurunan berat badan anda semua bila mana anda ada mindset yang betul dan pegang hashtag ni, berhenti naik penimbang hari-hari tapi fokus untuk ubah habit. Ramai orang duduk naik penimbang hari-hari, satu hari sampai 30 kali naik penimbang, tak turun berat badan, dia stres. So berhenti naik penimbang, fokus ubah habit. Tapi macam mana nak ubah habit kalau anda sendiri tak kenal pasti habit apa yang menyebabkan anda senang naik berat badan? Sebab kalau kita nak ubah the whole physical kita, kita perlu ubah mindset kita, kita perlu ubah habit kita. Nanti Coach Nat akan share mengenai action to do ni, okay? So kenal pasti habit apa yang menyebabkan anda susah nak turun berat. Contohnya apa? Skip makan, suka makan makanan bergoreng, suka mengunyah, suka skip makan, lambat makan, tidur lewat, makan tak, maksudnya makan without awareness. Dia rasa dia dah betul eat clean tapi rupa-rupanya alamak double portion karbohidrat pula. Macam tu. Okay, so point yang ketiga adalah lepas kita dah akui yang kita memang ada mindset yang tidak betul, and then kita kenal pasti apa mindset dan habit yang salah. Yang ketiga adalah kita perlu masukkan mindset yang betul dan habit yang betul bermula dengan 21 hari ini. So congratulations kepada 500 orang. Congratulations kepada 500 orang yang join pagi ni. You did a very good job. So untuk anda ubah mindset anda, untuk anda ubah habit anda bermula dengan 21 hari ini. So bila kita dah kenal pasti apa yang salah, so gunakan betul-betul 21 hari ni untuk anda insert habit yang baru. Habit apa? Nanti Coach Nat akan share, okay? So, 3 point ni adalah benda yang saya rasa memang sangat-sangat membantu journey saya. Bukan saya je, tapi ayah saya dah turun 14 kilo dan saya sendiri pun dah turun 34 kilo dan maintain selama 11 tahun. Maksudnya 11 tahun dah diet ni sebati dengan saya. Saya hari-hari saya bangun tu tak ada pun saya rasa macam nak kena diet lagi, tak ada. Saya rasa macam wow, today is a new day. So apa breakfast saya pagi ni? Wow, full nutrition. Oh, best dia hari ni makan sihat. So always excited. Tak pernah rasa macam nak kena diet lagi. Tak pernah rasa macam tu. So sebab apa? Sebab kita dah perbetulkan balik mindset kita. Kita dah insert habit apa yang perlu kita ada, yang mana habit tu bila kita bermula dengan 21 hari yang pertama ni, lama kelamaan ianya akan menjadi satu gaya hidup yang sebati dengan anda. Dan insya-Allah anda tidak akan berulang lagi diet kali ke 367. Datanglah PKP berapa kali pun, insya-Allah keluar rumah, kau buat apa kat rumah weh, kau makin kurus ni, makin sihat ni, kau buat apa? Tak buat apa pun, online coaching sahaja. Gitu kan. Okay. So very simple 3 point mengenai mindset. Saya percaya if anda betul-betul follow this 3 point, insya-Allah selamat dari anda. Okay. So Coach Nat, mindset sudah. Apa pula action ni Coach Nat? Kalau mindset action yes, apa dia? Action ni, bring it on. Macam tu. Hey, thank you Coach Ina for tentang awareness kita tentang mindset dalam kita nak turunkan berat badan. Betul kata Coach Ina. Kita kena akui mindset kita tu, and then kita kena tahu apa yang membuatkan kita naik berat badan. Macam saya dulu, saya tak akui lah, sebab tu saya naik berat badan lagi bertambah. Semasa 2018 tu tak nak orang kata tak akui. Sebenarnya boleh buat diet sendiri. So masa tu tak kurus-kurus pun. Lagi naik berat badan pun ada. Sebab masa tu saya diet masa turun 10 kg masa zaman anak dara dulu. Saya turun 10 kg dengan makan satu hari sekali. Lepas dah turun 10 kg tu, and then dah back to old habit, makan dengan banyak kan. Minum air manis. So masa tu bila saya dah naik berat badan tu,
bila dah naik berat badan, nak turun berat balik dah susah. Sebab saya rasa susahnya diet bila makan satu hari sekali. So saya tak boleh buat dah. Lagi-lagi lepas kahwin, ada anak kecil. So masa tu, bila kita betul-betul prepare kita punya mindset and apa action yang kita perlu buat. Ini yang paling best. Kalau kita ada mindset je, tak ada action, tak menjadi. So kita kena ada action. So kita ni dah tahu kita ni naik berat badan, kita ni dah overweight, kita ni dah obese, and then kita dah tahu pemakanan kita dah tak boleh kawal dengan sendiri dah. Kita dah tahu yang kita ni tak tahu dah nak buat diet macam mana lagi. Kita dah tahu. Kita dah macam-macam diet buat. Diet makan telur sahaja, diet makan sayur sahaja, diet makan roti sahaja. Kan macam-macam diet yang kita dah pernah buat tapi kita tak turun juga berat badan. So kita kena tahu. So macam contohlah saya bagi. Sekarang ni kita tahu kita tengah lapar ni sekarang. Okay, kita tengah lapar. Okay, kita tahu dah mind kita ni tengah lapar. So perut kita tengah lapar. Kalau kita tak bangun, kalau kita tak berjalan, kalau kita tak ambil, kita gerakkan tangan tu, tak ambil makanan suap dalam mulut kita, you all rasa kita boleh kenyang tak? Boleh kenyang tak? Yes, tak. Betul Kak Nadia. Tak. Memang lapar lah. So kita kena ada satu action. Bila dah lapar, bangun, ambil makanan suap, barulah kita akan rasa kenyang. Betul? So kita, yes, betul kena ada effort kita. So masa tu, saya memang betul-betul dah tak tahu dah blur dah. Berat dah naik ni kan. Makin susah nak bangun. Memang susah sangat nak bangun. Ya Allah. Sampai ke orang kata saya penguin. Saya rendah kan. Orang kata saya penguin. Dia kata kau ni jalan dah macam penguin dah. Masa saya meniaga kedai makan tu customer tau. Customer yang cakap, customer yang dah rapat dengan kita lah kan. Kita biasa gurau-gurau dengan dia. So kita tak ambil hati lah. Tapi tak ambil hati pun masa tu. Tapi kan bila dah malam tu duk fikir orang kata aku penguin. Kan masa ya Allah. Walaupun kita tak ambil hati kan. Tapi kita rasa macam tersentap juga kan. Sebab gemuk ni bukan satu perkara yang orang happy sebenarnya. Tidak sebenarnya. So masa tu saya dah tak tahu dah. So saya 19 tu saya duk fikir pandang. Saya teringat Coach Ina. So saya cari action saya tu. Okay. Saya ada 5 action yang saya buat masa tu. So saya cari seseorang yang boleh bantu saya. Saya cari satu platform yang terbaik, yang paling terbaik, yang paling sehat lah. Sebab sebelum ni kita dah buat diet makan telur sahaja. Tak seimbang kan, telur tu protein je. And then kita buat diet makan satu hari sekali. And then sampai berpuasa sebab nak diet kan. Tapi sebenarnya puasa bukan sebab nak puasa ni. Sebenarnya kalau kita betul-betulkan niat bukan untuk kurus kan. So dah salah lah niat kita tu sebab nak kurus je. So kita cari seseorang yang yang boleh bimbing kita. Ya, cari satu platform yang terbaik. Masa tu lah saya start join online coaching. Masa Oktober 2019 tu saya start. Saya memang betul-betul start sebab saya dah tak tahu dah nak buat diet apa. Saya betul-betul buang semua mindset saya masa tu yang saya boleh buat diet sendiri, saya boleh buat jogging, hari-hari jogging, saya buang semua mindset and saya datang dekat Coach Ina. Saya ingat lagi Coach Ina kata apa yang membuatkan Nat Coach Ina kenal saya masa tu. Dia kata Nat 2018 dah pernah tanya je. Saya kata Coach Ina, apa yang membuatkan Nat dia tanya saya apa membuatkan Nat betul-betul nak berubah kali ini. Lepas tu saya cakap satu je jawapan kat dia. Saya cakap apa, saya baru tahu Coach, kalau kita tak ada ilmu kita tak akan kurus. Saya cakap macam tu kat dia. Saya cakap kalau kita tak ada ilmu kita tak akan kurus. So masa tu saya betul-betul buang semua. Saya betul-betul datang dengan Coach Ina secara kosong. Saya nak betul-betul mula satu diet yang sihat. So yang kedua kita prepare. Kita kena preparekan diri dulu dari segi mental dan fizikal. Okay? Kita kena preparekan diri kita dulu dari segi mental dan fizikal. Okay, kita betul-betul kena kuat dari mental kita. Yes, kita nak mulakan satu benda yang baik memang susah sangat, betul. Kita nak mulakan satu benda yang lain daripada lain yang kita tak pernah buat memang susah. Tapi kita kena betul-betul kuatkan. Ya Allah, cakap dengan diri kita, aku boleh buat. Action saya masa tu, saya selalu give motivation kat diri saya sendiri. Saya give motivation kat diri saya sendiri. Ya Allah, aku boleh buat.
Nat, kau boleh buat. Saya cakap macam tu, betul, saya tak tipu. Ni serious action yang saya buat. Nat, kau boleh buat. Okay, walaupun suami bawa balik KFC, suami bawa walaupun saya bekerja, saya berniaga kedai makan, ayam goreng lah, apa, nasi lemak kan, roti canai kan, tapi kita memang betul-betul kena kuat. Okay, sebab kita dah tak tahan dah gemuk ni. Kita bukan tak tahan sebab orang ejek. Tak, orang ejek tu saya tak rasa pun sangat macam orang-orang ejek penguin tu, sebab saya rasa itu gurauan daripada orang kan. Tapi saya masa tu betul-betul aku dah tak tahan dah gemuk ni. Aku dah tak tahan dah nak bawa diri tu susah. So saya memang betul-betul prepare kan, dari segi mental saya aku kena kuat. Aku kena kuat fizikal. Okay, kuatkan fizikal untuk kita betul-betul bangun pagi, breakfast. Sebelum ni kita naik berat badan, of course kita tak jaga timing makan, kita selalu skip breakfast. So kuatkan fizikal kita, bangun pagi, jaga timing makan, jaga timing minum air kosong, bangun pukul 8 sharp. Pukul 8 sharp kita breakfast, betul-betul jaga timing makan, ubah satu habit yang sihat kan, fizikal, kuatkan mental dan fizikal. So itulah yang akan betul-betul kan kita action yang betul-betul akan buatkan kita, insya-Allah kita akan berjaya. So and then yang ketiga ni best lah, sebab bila kita dah tahu, kita dah cari coach, saya dah cari coach Ina, kita cari seseorang yang bimbing kita. Yang ketiga, mudah je, follow je step by step apa yang coach suruh. Kan, jangan follow je. Saya masa tu follow je coach Ina, saya follow je. Nat buat ni, saya buat. Nat, saya cakap masa saya teringat tau, masa first time jadi peserta baru, tak ada brokoli. Saya kata dengan Coach Ina, brokoli tak ada ni, macam mana ni? Satu kampung cari brokoli. Coach Ina kata, Nat cuba cari. Saya cari satu kampung. Saya kat kampung saya tu ada 7 kedai. Satu kedai saya masuk, 2 kedai saya masuk, 3 kedai saya masuk. Sebab kita betul-betul follow kan. Saya Allah, saya memang betul-betul follow. Betul saya cakap ni dari hati saya memang betul-betul follow. Saya tak skip satu pun, memang saya follow apa yang Coach Ina suruh, sebab saya betul-betul nak berjaya kan. Sebab kita kan dah tak tahan dah kan. Sebab kita dah tak tahan dah gemuk ni kan. Memang saya tak tahan dah gemuk masa tu, ya Allah je yang tahu. Okay, saya betul-betul follow je apa Coach Ina, sebab saya tahu orang yang bimbing kita tu semuanya orang yang dah berjaya. Orang yang dah berjaya turun berat badan. So ego lah kita kalau kita tak nak follow dia. Betul? Kan? Itu follow je step by step apa yang coach suruh. And then yang keempat, kita kena prepare. Ya sayang, dia duduk sana dulu, ibu buat. Okay, kita ni. So masa tu saya prepare saya punya mind. Saya kata jangan rasa susah pun. Okay? Kalau you all nak turun berat badan, jangan rasa susah. Susahnya nak masak kan, susahnya nak minum air kosong, susahnya nak jaga timing makan. Jangan rasa susah. Okay, and then yang kedua, jangan rasa pelik. Yelah, kita nak mulakan satu habit. Kalau dulu kita makan roti canai, nasi lemak pagi-pagi kan, memanglah kita nak mula-mula nak ubah tu, memang kita rasa pelik kan. Tak apalah, biasalah tu rasa pelik. Tapi kita kena biasa kan. Nak add on sikit lah. Ya, Coach. Sebut pasal pelik ni, okay, saya share sikit kan. Okay, kan saya share tadi, saya memang suka makan burger 3 biji and then minum air manis satu hari berbungkus-bungkus kan. Nak tahu tak? Saya suruh minum air kosong. Tahu tak? Saya minum air kosong tutup hidung. Betul. Main tu pasti. Dia macam orang yang tak pernah minum air kosong, tiba-tiba coach suruh minum air kosong, dia macam, aku tak pernah minum air kosong, bagilah Neslo ke Holy Ice ke, yang tu saya suka, tapi nak kena minum air kosong. So tutup hidung minum air kosong, habis juga 3 liter. Lepas tu saya tengok je air kosong tu kan, rasa macam, ya Allah, rasa macam ikan paus pun ada minum air kosong. Sebab kita tak pernah. Suara saya tenggelam okey ke, dengar ke? Okey, saya dengar. So kita tak biasa, dia macam ni, bila kita nak berubah, kita tak boleh ada high expectation yang kita kena macam relax, chill and relax.
Sebab at the first time saya nak berubah tu, KFC masuk, saya tengok je sambil nangis. Serius saya nangis. Sebab yelah kita tak boleh nak makan KFC kan, nangis. Tapi because of kita ada why yang kuat, go yang jelas saya macam, tak apalah aku dah makan dah KFC ni bertahun-tahun. Why not I give myself a chance. Tulis dekat group tu. A chance. Satu peluang. Kalau korang tak bagi peluang kat diri korang untuk cuba benda baru, korang takkan dapat sesuatu yang baru. Macam tu. Contohnya macam kita nak sihat, kita nak turun berat badan tapi kita tak nak buat sesuatu yang kita tak pernah buat. Masih lagi nak makan roti canai berkeping-keping. Kalau kat Bangi tu kan ada satu kedai famous kan, roti canai atas bukit tu kan. So kita nak buat benda yang sama dulu. So of course kita tak boleh dapat kesihatan tu. Macam contoh, bila coach kata minum air kosong, saya tak boleh coach, saya tak biasa minum. So bila anda dah ada satu blockage macam tu, so menyebabkan anda susah nak dapat new result, susah nak dapat new you. Macam tu. Tapi it's okay. Kita tak perlu rasa stress pun bila kita nak berubah. Step by step. Step by step. So waktu permulaan tu yang memang saya nak berubah tu, dah nak minum air kosong rasa nak termuntah. Saya minum air kosong dengan tutup hidung pun. Saya tak boleh bau air kosong tu. Saya rasa macam bau macam klorin. Macam tu Dia rasa pelik kan. Tapi saya macam tak apalah, minumlah slow-slow. Tapi kita buat usaha. Apa usaha saya buat lah? Saya dah tahu saya tak nak minum air kosong. Jadi saya beli satu botol yang cantik ada straw. Saya bubuh air kosong tu. Kan. So apa yang saya buat lagi adalah kita macam kita motivate diri kita, tu yang pertama. And then pada masa sama kita say positive words kat diri kita. Contohnya macam ni. Wah, tahniah Fadlina, 1 liter. Saya cakap kat diri saya sendiri. Sebab tak ada orang lain yang akan congratulate you. Tak ada orang lain yang akan menghargai usaha you. Aku menghargai. Tapi the way kita nak feel good and feel excited macam, yes, I can do it. Day 1, excellent. Wow, hari ni boleh follow me plan. Macam tu. Sebab apa? Sebab orang yang berat badan nak dekat 100 kilo ni, korang tak boleh expect. Korang ingat saya tengok KFC tu tak ada rasa nak nangis. Ada. Tapi the moment saya macam, wow, aku tak payah makan KFC. Aku follow me plan. Bravo, you did a good job. Macam tu. So you have to positifkan diri you all sendiri. Kalau rasa macam susah nak buat sesuatu benda yang baru, kita cari solution. Kita nak buat apa? Cari solution yang kita rasa seronok. So back to Coach Nat. Sorry lah saya So betul. Memang betul sangat apa yang Coach Ina kata tu. Memang kita rasa pelik lah. Kan? Kita tak pernah buat sesuatu benda and then kita kena buat. Okay, sebelum ni kita kena buat. Tapi sebenarnya itulah habit yang kita kena ubah. Kita ubah slow, step by step, slow. Jangan rasa macam susah sangat. Tak apa, kita belajar, kita buat. Kita ambil satu kata-kata semangat. Betul, apa yang Coach Ina sangat tu saya sangat-sangat setuju. Kalau dulu saya susah nak minum air masak, sekarang Alhamdulillah minum air masak tu senang, mudah je. Settle dah 3 liter kan. So memang sebab kita kena mula kan. Kalau kita tak mula, tak jadi lah. So itulah prepare mind kita. Yang keempat. And then yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ni paling best. Yang kelima ni saya paling suka. Sebab yang kelima ni lah yang betul-betul buatkan kita nak capai impian kita turun berat badan. Yang betul-betul nak kita buat kita rasa semangat dalam kita nak turun berat badan. Sebab masa saya nak turun berat badan tu, ya Allah, saya memang suka sangat, okay? Saya suka sangat tengok orang-orang yang kurus, cantik, Insta famous, yang kurus yang cantik. Sebab saya ni memang suka benda yang kecantikan. Semua orang lah kan, semua orang suka benda kecantikan. Bunga yang cantik, benda yang cantik, kereta yang cantik, rumah yang cantik, betul. Tak ada orang pun tak suka benda yang tak cantik. Okay, so masa tu saya cari satu benda, satu perkara yang buat saya rasa kuat untuk dalam nak turun berat badan. Kan, kalau ada orang dia jadi penguat, dia nampak baju lama dia yang dah tak muat, dia nampak baju nikah dia yang dah tak muat tu, dia gantung. Itu ada orang dia penguat. Tapi saya masing-masing dia depends seseorang. Semua orang tak sama. Saya tak sama, Coach Ina tak sama, yang dalam ni pun tak sama apa yang buatkan kita kuat. Kadang-kadang buat yang dia kuat sebab dia tengok anak-anak dia. Betul.
sebab dia tengok anak-anak dia masih kecil, dia nak betul-betul sihat, nak turunkan berat badan, nak jaga anak-anak lebih baik. So masa tu memang saya betul-betul nampak anak saya, bayang tahun saya dah start sakit macam-macam, saya dah start susah nak bangun. Saya terbayang one day what if saya tak boleh bangun, siapa nak jaga anak saya? Kan tu saya kata, cari satu benda yang buat kita kuat, dalam kita nak turun berat badan. Walaupun benda ni lah yang buat kita kuat, walaupun nampak KFC gendeng lalu depan kita, walaupun nampak Milo ais tergantung-gantung kan, buat air customer. Gila ya Allah, buat air customer kan, buat air Milo ais, Leo ais, Sunquick, Kenya. Terkulak-kulak saya tengok customer minum. Tapi itulah bila kita ada satu penguat, apa pun cabaran, apa pun dugaan, apa pun ujian, kita akan rasa kuat sangat dalam hati kita yang kita nak capai impian kita, turun berat badan, kita nak rasa lebih sihat macam orang lain, boleh jogging kan. Saya masa naik berat badan, saya tak boleh nak jogging, kaki sakit sangat sebab jogging tu kan hentakkan kaki saya kecil, hentakkan badan dah makin berat, hentakkan buatkan saya kaki sakit, saya tak jogging. Saya masa tu tak start jogging. Padahal dulu saya masa zaman anak dara selalu jogging. Kan lepas dah kahwin, naik berat apa semua, ada anak kecil, tak sempat nak jogging. So saya tak boleh jogging dah. So masa tu memang saya follow je Coach Ina. Masa saya turun berat badan 3 bulan pertama, saya tak buat any exercise. Saya hanya jaga pemakanan saya sahaja. So semua orang, inilah 5 benda yang buatkan saya action yang saya nak turun berat badan 24 kilo. So itulah action yang saya akan betul-betul jaga. Betul-betul jaga masa saya nak turun 24 kilo tu. So itu tu sahaja daripada saya. Harap-harap saya memang sangat membantu untuk anda semua. InsyaAllah kita semua boleh buat. Percaya, believe yang kita boleh buat. Masya Allah. Amazing sharing Coach Nat. Apa action yang kita nak buat? Saya nak tambah sikit. So saya tahu daripada 490 orang ni, ramai yang new coaching. Maksudnya ramai yang baru nak bermula join kan. Satu je yang saya nak add on. Bila kita dah perbetulkan balik mindset kita masukkan mindset yang baru, kita fokus nak build habit. Satu je, please lah sabar dengan proses. Tak kisahlah anda excited macam mana pun, sabarlah dengan proses itu. Sebab ada orang dia tak sabar dengan proses tu. Ada orang kalau dia join program hari ni, esok dia turun 20 kilo. Kalaulah boleh macam tu, saya lah orang yang pertama yang akan ambil pil magic Doraemon tu untuk turun 20 kilo dalam satu hari. Tapi turun berat ni bukanlah magic dan Doraemon. Turun berat ni bukan Pikachu, bukan Garfield. Turun berat ni adalah satu proses yang anda perlu lalui dengan penuh sabar, enjoy, excited, do the best every single day, dan jangan compare dengan orang lain. So kalau siapa yang kat sini duk mesej saya, coach kenapa saya turun berat badan sikit, saya akan tanya berapa turun? 2 kilo. Bagi saya 2 kilo adalah satu benda yang memang sangat big achievement. Relax lah, sabarlah. Kita gemuk pun bertahun-tahun. Ingat kata-kata saya. Kalau saya boleh turun 20 kilo dalam satu hari, saya lah orang yang pertama yang akan beli pil Magic Doraemon tu. Tapi kita tak ada pil Magic Doraemon tu. Kita kena lalui dengan satu proses yang penuh apa? Sabar. Yang penuh semangat. Yang penuh enjoy. Macam tu, okay? So, untuk new coaching apa? Sabarlah dengan proses ni, okay? Tidak ada pil Doraemon. Yang ada hanyalah proses. Follow me plan, ikut cakap coach hari ke hari. Dan lagi satu tip yang saya nak share adalah biasakan diri kita untuk fokus dengan day by day. Sebagai contoh, kalau kita dalam program coaching, hari ini adalah hari yang kedua. Do the best dengan penuh effort, bagi yang terbaik untuk lakukan hari kedua ni dengan terbaik. Hari ketiga, biarkan dahulu. Kita fokus hari yang kedua. Maksudnya,
Sebab ada orang dia macam ni, ada sesetengah orang, saya dulu pun macam tu. Hari yang pertama tapi saya dah fokus tengok Mi Pen hari yang ke-14. So anda kena apa? Kena sabar. Fokus dulu hari yang pertama. Nanti sampailah hari ke-14 tu. Okay? Itu saja daripada kami. 3 poin mengenai mindset. Okay, and then 5 poin mengenai action apa yang anda perlu buat, dan saya percaya ini juga yang all team coach lakukan. So ada tak kat sini team coach? Boleh tak anda share sikit dekat ruangan komen tu satu perkataan, apa kata-kata semangat anda untuk new coach yang baru nak bermula ni? So jom, let's go team coach. Kita bagi semangat kat new coach ni. Diorang pun boleh lakukan macam kita juga. Okay, so semua partisipan anda boleh tengok dekat ruangan chat. Okay, follow cakap coach, slowly but surely, jangan give up, follow Mi Pen rapat-rapat, let's do this together. Saya tak pernah lagi jumpa satu family, satu platform yang always nak tengok anda sama-sama berjaya, be a new you, more confidence, you berjaya dapat result yang anda inginkan, melainkan di platform group coaching ni. Walaupun kita berjauhan, tapi online coaching ni merapatkan kita. So jangan miss online breakfast club setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. So ingat apa saya cakap tadi, jangan obses naik penima hari-hari, tapi obses lah, enjoy lah proses untuk ubah habit anda hari ke hari. So itu saja daripada kami, Coach Ina dan Coach Nat. We wish you all the best. Bye. Assalamualaikum. Bye.